Aidin. Pada video kali ini saya akan share macam mana saya menggunakan iPad untuk menulis nota. Jadi stay tune. Pada bahagian pertama video ini saya akan berkongsi berkenaan iPad apa yang saya pakai dan which iPad yang recommended untuk dipakai. Pada bahagian yang kedua saya akan berkongsi berkenaan tentang aplikasi Notability dan Notion. Dan yang terakhir saya akan berkongsi berkenaan macam mana saya menggunakan Notability dan Notion ini untuk memudahkan kerja seharian saya. Jadi iPad yang saya pakai adalah iPad Pro 10.5. iPad ni dikeluarkan pada tahun 2017 dan pada waktu tu harganya lebih kurang 3,000 lebih. Dan sekarang ni bila saya cek dekat pasaran, harganya dalam 2,000 lebih lah. Dia dah turun. Jadi iPad ni ada macam jenis. Dia ada iPad Pro, ada iPad Air, ada iPad, kemudian ada iPad mini. iPad Pro starting dalam 1499 dan iPad Pro yang latest ni dia ada 3 kamera macam iPhone 11 Pro, ada 3 kamera. Dan Apple claim yang iPad Pro ni dia boleh jadi your new computer sebab dia punya function, kehebatan dia boleh menandingi jadi komputer lah. Basically iPad Pro ni kegunaan dia untuk designer dan kegunaan untuk video editing yang nak portable, nak bawa iPad untuk portable. Dan kalau perbezaan di antara iPad Pro dan iPad biasa dari segi menulis nota dengan menggunakan Apple Pencil, memang ada perbezaan dia lah. Bila kita tulis nota dekat iPad Pro, kita akan rasa dia punya kelembutan tu rasa macam atas kertas tulis compare to iPad yang biasa. Next ialah iPad Air. iPad Air starting dengan harga 2,199. iPad Air ni design dia still macam iPad yang kebanyakan dan dia boleh connected to Apple Pencil 1 dan tak boleh connected to Apple Pencil 2. So Apple Pencil yang saya ada ni adalah Apple Pencil 1. So Apple Pencil 2 yang cuma yang baru lah, yang latest. Dia cuma boleh connect dengan iPad Pro. Next ialah iPad yang bermula dengan harga 1,449. iPad ni memang recommended untuk student sebab harganya very reasonable. Dan finally ialah iPad mini. Harga starting dalam 1,699. Harga iPad mini lebih mahal daripada iPad dan kelebihan dia sebab dia kecil, portable dan mudah dia bawa ke mana-mana lah compare to yang iPad. Jadi kalau kegunaan iPad kita ni untuk note taking, saya rasa kita tak perlu sampai ke level Pro lah sebenarnya. Kita hanya boleh try untuk iPad Air ataupun iPad biasa. Jadi kalau kita di antara orang yang nak memulakan digital note taking punya journey ni, saya cadangkan untuk kita mulakan dengan iPad Air ataupun iPad. Untuk digital note taking ni, saya pakai dua aplikasi. Yang pertama ialah Notability dan yang kedua ialah Notion. Notability ni ialah aplikasi yang lebih kepada untuk kita menggunakan Apple Pencil, manakala Notion lebih kepada kita gunakan keyboard. So saya pakai Logitech punya keyboard untuk type notes untuk Notion dan saya gunakan Apple Pencil lah untuk Notability. So apa yang best pasal Notability ni, kita boleh annotate atas any PDF yang ada dalam iPad kita. Kita boleh convert masuk ke dalam Notability. Kita boleh highlight, kemudian kita boleh tulis nota atas tu. Dan banyak benda yang best untuk Notability ni. Dan antara benda yang lain lagi, kita boleh susun nota kita ikut very structured way. Basically Notability ni dia boleh menggantikan kita punya sistem kertas yang kita pakai sebelum ni lah. Harga Notability dalam RM30 sekali beli. Dan pada saya sangat berbaloi sebab dia tak ada monthly payment, cuma sekali beli dan kita boleh terus pakai selama-lamanya lah. Yang kedua ialah Notion. Notion pula adalah note taking yang sangat versatile sebab kita boleh susun nota ikut di kita sendiri, macam mana kita nak susun nota tu. Dan dia ada banyak sangat template. Template dia kita boleh dapatkan di community Notion dan kita just boleh duplicate template tu dan kita boleh gunakan ikut customize ikut diri kita sendiri. Cost to Notion ni dia lebih mahal lah daripada Notability sebab dia kena bayar bulan-bulan, monthly payment, lebih kurang dalam $5 sebulan. Kalau convert to ringgit dalam RM25 sebulan. Dan yang best pasal Notion ni, dia bukan hanya setakat untuk tulis nota lah. Kita boleh manage kita punya to-do list. So memang kalau tengok dekat YouTube memang ada banyak tutorial lah macam mana kita gunakan Notion untuk kita manage our life organisation. Okay, basically macam mana saya gunakan Notability ni. Kalau ikut Notability punya sistem, kita akan tengok dia ada subject, ada divider. So divider tu macam yang saya letak tadi, Al-Quran, Hadis, Arabic dan Bayinah, Analysis Academy. Ini dia punya divider.
So dalam contoh dalam Al-Quran ni, okay, tafsir dalam ayat ini dia punya subjek. Hadis ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini dia punya subjek. Contoh lagi dalam Andalus Academy, ni ada akidah teologi temuan, ini dia punya subjek. So basically dalam ni kita boleh store macam-macam lah. Ada the nature and function of language, language and reality. So ini dia punya slide-slide yang kita boleh letak dalam subjek tersebut lah. And then apa yang best lagi, sebagai seorang engineer, sebagai corrosion engineer, ada banyak code and standard yang perlu kita refer. Dan kalau saya letak banyak code standard lah. Macam ada API standard, ada ASME code, NAICS standard. So dalam ni kita boleh memang anytime kita boleh refer. Dan sebagai contoh lah, kalau contoh kita ada NAICS paper, kita nak buka yang refinery injection dan processing point, and then bila kita baca-baca, kita nak highlight. So kita boleh just tukar ni dan kita highlight. Dan kita boleh tukar color pencil kalau kita nak. Ada macam-macam color pun ada. Kita boleh tambah color. And then kalau kita nak padam balik apa yang kita ni, kita boleh padam balik. Best lah, best. So memang Mutability ni memang sangat disarankan lah kalau kita boleh install dalam kita punya iPad, sebab dia boleh digunakan menggantikan sistem kertas yang kita ada. Okay, alright. Sekarang ni saya nak share macam mana saya gunakan Notion untuk seharian hidup saya. So dalam Notion ni saya bahagikan kepada banyak benda lah. Antaranya Islamic Knowledge Notes, ada blog post saya, ada video project, ada reading list, ada goals. So contohnya kalau dalam Islamic Knowledge Notes, kita boleh susun kita punya nota ikut apa yang kita nak dan ikut susunan yang mana yang kita nak. So contoh dalam language, dalam saya punya Andalus Academy punya kelas, so kita boleh susun ikut subject, nation, the nature or function of language. So dalam ni kita boleh susun ikut nota lah. Dia ada sistem toggles. And then kita boleh, kalau kita nak create new page pun boleh, jadi page baru. And then ada kalau dalam blog post saya, dalam blog post ni kita boleh susun ikut Kanban punya style. So kita boleh tahu ada apa yang belum start, apa yang in progress, apa yang dah siap, dan apa yang dah publish. And then sama juga dalam video production saya, yang ni kita boleh tahu juga apa yang belum start, apa yang in progress, and then apa yang dah publish. So memang sangat berstyle lah, sebab kita boleh susun kita punya live dan tahu apa to do list kita. And then kalau kita ada reading list, contoh bahan bacaan yang kita baca setiap bulan, so kita boleh susun ikut apa yang kita dah baca. Contohnya The Experience of God, kita buka dan kita boleh tengok balik apa nota yang kita dah tulis sebelum ni. Bila mana kita baca buku tu, kita boleh terus tulis dekat notes taking ni. And then kita boleh buka, tengok satu-satu semualah. Jadi conclusionnya, saya sarankan untuk anda semua try dua aplikasi ni, Notability dan Notion. Dan tak semestinya kena ada iPad lah untuk download aplikasi ni. Kita boleh try untuk kalau kita tak pakai iPad, tak pakai Apple punya ekosistem, kita boleh try dengan Android. Search dekat Play Store dan tengok macam mana kita boleh play through with Notability dan Notion ni. So in the era of digitalization ni, kita tak jadi di antara orang yang ketinggalan lah. Dan kalau boleh, kita jadi orang yang pertama untuk start guna pakai aplikasi-aplikasi ni dengan kemudahan-kemudahan yang ada ni.